Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Syahidah binti Omar. Okey, untuk slot pada hari ini, kita akan meneroka topik-topik kritikal untuk Sains SPM di bawah program Eureka Sains SPM. Untuk program ini terdapat 6 orang guru yang terlibat untuk meneroka dengan lebih mendalam topik-topik kritikal yang akan membantu anak-anak pelajar sekalian untuk mengulang kaji mata pelajaran sains untuk menduduki peperiksaan SPM yang tidak akan lama lagi. Diperkenalkan di sini ada Cikgu Jamil, Cikgu Nur Zawani, Cikgu Nurul Hizan dan Cikgu sendiri Cikgu Syahidah, Cikgu Nurul Akmal dan Cikgu Nurul Liza. Untuk slot pada kali ini, Cikgu Syahidah binti Omar, Cikgu mengajar di SMA Saadah Al-Diniyah Al-Islamiyah. Dan untuk merungkai ataupun meneroka subjek pada hari ini, tajuk yang kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan gitar nitrogen. Baik anak-anak pelajar sekalian, untuk standard pembelajaran bagi gitar nitrogen ini berada pada topik 2 sains tingkatan 5. Kita akan berkomunikasi mengenai gitar nitrogen dan kepentingannya kepada benda hidup. Alright? Baik. Sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan gitar nitrogen. Gitar nitrogen adalah satu proses semula jadi, di mana nitrogen bergerak melalui komponen-komponen utama bumi, iaitulah termasuk atmosfera, tanah, air, tumbuhan, haiwan dan mikroorganisma. Perkataan gitar di sini bermaksud kitaran. Berkitar ke bawah, ke atas. Maksud dia kitaran nitrogen ini, nitrogen tidak akan habis tetapi berkitar. Ditukarkan daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain dan kemudian daripada bentuk itu kembali kepada bentuk nitrogen. Kita akan rungkaikan selepas ini. Kita tengok dulu apakah yang kepentingan nitrogen ini. Nitrogen adalah satu elemen asas bagi pembentukan protein, DNA dan sebatian lain yang terdapat dalam semua organisma hidup. Kita kiralah sama ada mikroorganisma, haiwan ataupun tumbuhan. Jadi betapa pentingnya nitrogen ini, maka kita perlulah mempelajarinya dengan lebih mendalam. Baik. Untuk pengetahuan anak-anak pelajar sekalian, kita dah belajar pada tahun tingkatan 1, nitrogen adalah unsur yang paling banyak yang terdapat di atmosfera, iaitu berapa? 78%. Namun begitu, nitrogen ini tidak boleh digunakan secara langsung oleh kebanyakan organisma. Oleh itu, gas nitrogen ini mestilah melalui beberapa proses yang mana ditukarkan kepada bentuk yang boleh diserap oleh organisma hidup, iaitu tumbuhan dan juga haiwan. Perumpamaan mudahlah macam kita nak makan ayam. Kita pergi ke pasar, kita beli ayam, tapi kita tak boleh makan terus ayam itu. Kita perlu prosesnya menjadi masakan. Contohnya ayam goreng, ayam bakar, nak buat gulai ayam, ataupun nak buat sambal ayam. Maksudnya kita perlu memproses ayam tersebut supaya mudah kita makan dan badan kita mudah menyerapnya. Begitulah juga dengan nitrogen ini. Nitrogen ini berada di atmosfera dalam bentuk gas. Namun gas tersebut tidak boleh diserap terus oleh tumbuhan. Bagaimana dia perlu diserap? So, nitrogen ini perlu diserap dalam bentuk ion nitrat. So nitrogen penting. Bagaimana dia perlu diserap? Dia mesti ditukarkan dalam bentuk yang boleh diserap oleh tumbuhan, iaitu ion nitrat. Baik, jom kita bincang. Bagaimana ion nitrat ni ditambahkan ke dalam tanah? Ion nitrat macam mana dimasuk ke dalam tanah dan boleh diserap oleh tumbuhan itu? Yang pertama, anak-anak pelajar boleh juga merujuk kepada buku teks. Sebab cikgu buat perbincangan kita ini, rujukan utamanya adalah cikgu merujuk kepada buku teks dan mudah untuk anak-anak pelajar belajar. Yang pertama adalah tindakan daripada kilat ataupun letusan gunung berapi. Kita tengok sendiri perkataan kilat, letusan gunung berapi. Mestilah kilat dan letusan gunung berapi itu
mencetuskan tenaga yang sangat besar. Okay, nanti kita tengok lebih detail. Okay, yang kedua, bagaimana ion nitrat ini ditambah ke dalam tanah melalui satu proses unik, okay, yang Allah Ta'ala jadikan, iaitu proses pengikatan nitrogen. Okay, dan yang ketiga, bagaimana proses menukarkan nitrogen kepada ion nitrat ini adalah melalui proses penitritan. Okay, ada 3 proses lah. Ingat, yang pertama tindakan kilat atau peletusan gunung berapi. Yang kedua proses pengikatan nitrogen. Dan yang ketiga proses penitritan. Alright, kita pergi kepada setiap satu daripada proses ini. Yang pertama, tindakan kilat, okay, ataupun letusan gunung berapi. Okey, bagaimana kilat dan letusan gunung berapi ini boleh menukarkan gas nitrogen kepada ion nitrat? Kita tengok dia punya proses yang berlaku. Apabila terjadinya kilat atau letusan gunung berapi, okey, tenaga haba yang dihasilkan tu sangat banyak, sangat besar, dan suhu yang tinggi itu akan mengoksidakan nitrogen di dalam udara, membentuk gas nitrogen dioksida. Okey, nitrogen, okey, oksigen di udara membentuk nitrogen dioksida. Okey, itu proses yang pertama. Okey, kemudian selalunya apabila selepas kilat akan berlaku hujan. Okey, so bila hujan turun, gas nitrogen dioksida di dalam udara tadi akan melarut di dalam air hujan dan kemudian membentuk asid nitrik. Dan selepas itu, asid nitrik ini akan turun ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah, lalu bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Maksud dia ada proses-proses di sebalik penukaran daripada gas nitrogen kepada ion nitrat. Okey, gas nitrogen, okey, apabila bertindak balas dengan oksigen membentuk nitrogen dioksida, kemudian bergabung dengan air hujan membentuk asid nitrik, kemudian turun ke permukaan bumi, bertindak balas dengan mineral di dalam tanah, membentuk ion nitrat. Okey, so ion nitrat itu akhirnya nanti akan diserap oleh akar tumbuhan. Okey, itu yang pertama. Okey, sekarang kita pergi pula kepada proses yang kedua. Proses yang kedua namanya adalah pengikatan nitrogen. Okey, so pengikatan nitrogen ini dilakukan oleh organisme apa? Okey, proses pengikatan nitrogen ini dilakukan oleh bakteria pengikat nitrogen. Di manakah bakteria pengikat nitrogen ini hidup? Okey, bakteria ini hidup, okey, ada yang berada di dalam tanah, air ataupun banyak bakteria ini hidup di dalam nodul akar pokok kekacang. Okey, ini pokok kekacang. Okey, di dalam nodul akar tumbuhan ni terdapat bakteria yang bersimbiosis. Bersimbiosis ni maksudnya dia memberi manfaat kepada pokok dan pokok tu memberi manfaat kepada bakteria tersebut. Okey, so hidup bersimbiosis dan dia ada satu kuasa, ada power tukar terus nitrogen di atmosfera kepada bentuk ion nitrat. Bakteria tu. Okey, so kita tengok pula kepada proses yang ketiga iaitu proses penitritan. Okey, apakah yang berlaku di sebalik proses penitritan ini? Okey, proses penitritan ini berlaku kepada haiwan ataupun tumbuhan yang mati. Okey, haiwan, tumbuhan yang matilah, tumbuhan yang mati dah lama hidup mati. Kemudian haiwan-haiwan contohnya lembu ke ataupun serangga ke mati. Bila mati, haiwan dan tumbuhan ini akan terurai. Bagaimana dia terurai? Adakah secara boom automatik macam tu? Okey, sebenarnya dia terurai oleh bantuan oleh bakteria pengurai. Okey, ada juga kulat pengurai. Okey, bakteria pengurai ini, sebelum ditukarkan terus kepada ion nitrat, dia tukarkan dulu protein haiwan tadi tu kepada bentuk yang kita namakannya sebagai sebatian amonium. Okey, so dia tak directly lah terus daripada protein tu kepada ion nitrat, ditukarkan dulu kepada sebatian amonium. Okey, proses itu kita namakannya sebagai penguraian. Mudah je ingat, proses penguraian, bakteria yang menukarkan protein tumbuhan kepada sebatian amonium itu namanya bakteria pengurai. Namanya sama, proses dan nama bakteria itu sama. Bakteria pengurai, proses penguraian. Okey, kemudian
Selepas terbentuknya sebatian amonium, okey, mai pula bakteria yang lain. Bakteria tu nama dia bakteria penetritan. Okey, bakteria penetritan pun take action, tukarkan sebatian amonium kepada ion nitrit. Okey, nak senang ingat macam cikgu bagi tahu tadi, proses dan nama bakteria sama. Proses penguraian, bakteria pengurai. Sekarang ni proses penetritan, bakteria yang melakukan proses tersebut namanya bakteria penetritan. Okey, kemudian tak habis lagi, tak bentuk nitrat lagi. Okey, so seterusnya, bakteria yang sama akan menukarkan pula ion nitrit kepada ion nitrat. Okey, so dia punya prosesnya daripada protein tumbuhan ataupun haiwan yang mati kepada sebatian amonium kepada ion nitrit. Okey, dan akhirnya kepada ion nitrat. Okey, so dia punya proses ni dia ada nama proses penetritan, tapi di dalamnya tu ada proses-proses kecil yang cikgu rungkaikan di sini. Okey? Okey, baik. Kita terus kepada, okey, bila dah ditukarkan kepada ion nitrat, maka tumbuhan itu pun menyeraplah ion itu untuk membentuk protein tumbuhan dan akhirnya membentuklah makanan melalui proses fotosintesis. Dia bergabunglah. Okey, sekarang cikgu pergi pula kepada bagaimana pula proses ion nitrat daripada tanah disingkirkan. Okey, macam kita makan nasi lah. Kita makan nasi, kalau terlalu banyak, kita tak boleh nak makan. Okey, so maksudnya kita buang. Kalau buang, berarti tak bagus tu. Okey, maksud dia kat sini, ion nitrat yang berlebihan di dalam tanah yang tidak mampu diserap oleh akar tumbuhan, macam mana dia nak pergi? Okey, so ada 3 proses yang terlibat. Yang pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Yang kedua, proses pendenitritan. Dan yang ketiga, proses melarut resap nitrat. Baik, kita pergi kepada satu persatu. Yang pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Tadi senang, cikgu dah bagi tahu ada 3 proses bagaimana nitrogen ditukarkan kepada ion nitrat kan tadi. Okey, so ion nitrat yang telah ditukarkan, okey, daripada gas nitrogen kepada ion nitrat ni terus diserap oleh akar tumbuhan. Itu bagaimana dia disingkirkan daripada tanah. So, tak ada pada tanah, diserap masuk ke dalam akar tumbuhan dan membentuk protein tumbuhan yang baru. Okey, ini yang pertama. Tumbuhan menyerap ion nitrat, okey, dan memenuhi keperluan nitrogennya lah. Ion digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Okey, ini bagaimana ion nitrat disingkirkan daripada tanah yang pertama. Yang kedua, proses yang kita namakannya sebagai proses pendenitritan. Okey, kalau kata proses pengikatan nitrogen yang tadi itu, tukarkan gas nitrogen kepada ion nitrat. Okey, untuk proses pendenitritan ini, apabila berlaku lebihan ion nitrat di dalam tanah, tumbuhan pun tidak cukup dah untuk menyerap ion nitrat tersebut, maka ion nitrat itu ditukarkan semula kepada gas nitrogen di atmosfera. Okey, seperti yang cikgu beritahu tadi, semudah je nak ingat. Okey, kalau prosesnya pendenitritan, maka bakteria yang terlibat melakukan proses tersebut namanya bakteria pendenitritan. Macam tu nak ingat dah. Alright, dan yang ketiga adalah proses di mana kita nak singkirkan nitrat yang berlebihan di dalam tanah adalah melalui proses melarut resap nitrat. Okey, secara semula jadi proses ini berlaku di mana ion nitrat ini akan melarut di dalam air. Okey, kemudiannya melarut mengalirlah di dalam sungai. Okey, dan juga ada yang di dalam air bawah tanah. Okey, so disingkirkanlah daripada tanah masuk ke dalam air sungai. Alright? Okey, so secara mudah kita nak faham, cikgu tunjuk diagram ini, rajah ini, kamu juga boleh rujuk dalam buku teks. Okey, kita buat kesimpulan. Okey, di sini gas nitrogen yang berada di atmosfera, cikgu beritahu tadi, peratusnya adalah 78%. Kandungan gas nitrogen di atmosfera banyak, paling banyak 78%. Kalau oksigen hanya 21%. Okey, nitrogen banyak, tapi bagaimana nitrogen ini perlu ditukarkan kepada bentuk yang boleh digunakan oleh tumbuhan. Okey. So okey, yang pertama kalau kamu tengok kat sini, dekat buku teks dia letak kilat je lah. Okey, tapi tadi cikgu dah terangkan selain kilat ada juga
proses letusan gunung berapi. Sebab letusan gunung berapi, okey, dan juga kilat ni menghasilkan tenaga yang besar. Okey, so tenaga yang besar itulah yang akan memecahkan ikatan gas nitrogen dan bergabung dengan oksigen membentuk nitrogen dioksida tadi ni yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, so tindakan kilat ini akan menukarkan, kat sini adalah proses-proses yang telah cikgu terangkan, akan menukarkan gas nitrogen di atmosfera kepada ion nitrat. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua, tadi cikgu dah beritahu proses bagaimana nitrogen di atmosfera ditukarkan kepada ion nitrat oleh bakteria yang kita namakannya sebagai bakteria pengikat nitrogen. Namanya bakteria pengikat nitrogen, so proses yang berlaku adalah pengikatan nitrogen. Okey, so di mana bakteria ni hidup? Tadi cikgu beritahu dah tadi, ada yang berada di dalam tanah, ada yang berada di dalam air, ataupun banyak berada pada nodul akar tumbuhan kekacang. Okey, so sebab kat sini, dekat buku teks kamu ni dia letak pokok kacang. Okey, sebab pokok kacang ni banyak hidupnya bakteria pada nodul akarnya. Okey. Okey, dan yang ketiga adalah proses di mana protein tumbuhan ataupun haiwan yang mati. Okey, ni haiwan ni hidup lah. Kamu nampak ni lembu ni hidup kan? Okey, bila dia mati, okey, makanya haiwan ataupun tumbuhan akan diuraikan oleh bakteria dan kulat pengurai melalui proses namanya penguraian. Okey, nama sama nah. Bakteria pengurai, prosesnya penguraian. Okey, so protein haiwan dan tumbuhan ini ditukarkan kepada bentuk apa? Okey, sebelum dia pergi kepada ion nitrat, dia ditukarkan terlebih dahulu kepada sebatian amonium. Okey, kemudian selepas sebatian amonium terbentuk, okey, tindak balas oleh bakteria yang lain pula. Bakteria itu nama dia bakteria penitritan. Okey, akan menukarkan sebatian amonium ini kepada bentuk ion nitrit. Okay, sama, cikgu ulang beritahu, proses dan bakterianya sama. Proses penitritan, bakteria penitritan. Okay, dan bakteria yang sama juga menukarkan ion nitrit ini kepada bentuk yang kita nak tu, iaitu ion nitrat. Prosesnya sama, penitritan, dan bakteria yang terlibat juga nama sama, iaitu bakteria penitritan. Okay, so kat sini kita boleh simpulkanlah ada 3 proses utamalah yang berlaku secara semula jadi. Okay, kalau kata yang tak semula jadi, kat sini kamu nampak dia letaklah baja nitrogen. Okey, baja bernitrogen. Okey, yang paling ni lah 100% nitrogen adalah baja urea. Kalau tengok ayah-ayah kamu yang letak pada tanaman padi lah kat Kedah kan. Okey, yang warna putih tu. Itu adalah baja urea yang mengandungi nitrogen. Okey. Kemudian, proses yang kita nak imbangkan balik. Okey, semua dah tukar kepada ion nitrat. Lepas tu takkan nitrogen kat udara tukar je kepada semua ion nitrat. Okey, so nak imbang balik. Okey, tak mau bagi berlebihan ion nitrat di dalam tanah. Maka ada satu proses yang menukarkan balik ion nitrat ini kepada gas nitrogen di atmosfera. Proses itu namanya pendenitritan. Seperti cikgu beritahu tadi, proses dan bakterianya sama. Bakteria yang melakukan proses pendenitritan namanya bakteria pendenitritan. Okey? Okay, so cikgu harap melalui penerangan cikgu ni kamu dapat faham dengan lebih jelas. Rujuk buku teks, tengok penjelasan cikgu. Cikgu haraplah lepas ni kamu akan lebih faham tentang tajuk kitar nitrogen. Okey, so jom kita tengok apakah kepentingan kitar nitrogen ini. Okey, yang pertama, macam cikgu beritahu tadi, nitrogen ditukarkan kepada ion nitrat. Kemudian ion nitrat berlebihan ditukarkan balik kepada gas nitrogen. Maka kita dapatkanlah kekalkan kandungan nitrogen dalam udara sebanyak berapa? Sebanyak 78%. Kamu dah belajar masa tingkatan 1. Okey, kemudian, yang kedua, bila kita ada bakteria pengikat nitrogen, kita ada bakteria pengurai, bakteria penitritan yang tukarkan nitrogen kepada nitrat, ion nitrat di dalam tanah, maka tanah itu akan menjadi subur secara semula jadi. Okey, yang ketiga, bila dah akar tumbuhan dapat menyerap ion nitrat itu dan ditukarkan kepada protein tumbuhan,
maka protein tumbuhan itu akan dapat dibekalkan secara berterusan. Sebab kita haiwan, pengguna primer, pengguna sekunder akan makan tumbuhan pengeluar. So, pembekalan protein itu akan berlaku secara berterusan. Okey, dan yang keempat, bila adanya kita nitrogen, maka kita dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kita dapat kurangkan penggunaan baja kimia. Kita guna jas secara semula jadi, maka pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan. Okey, so cikgu dah beritahu dah secara mendalam tentang kitar nitrogen, proses-proses yang terlibat. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan ulang kaji. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey, ini bentuk soalan. Okey, bentuk soalan kita tengok. Dia dah letakkan dah semua proses yang terlibat, diminta kita isikan apakah yang terdapat pada ruang kotak kosong itu. Okey, sekarang ni kita tengok. Dekat sini pengikatan nitrogen. Kemudian kat sini pendenitritan. Oh, mesti something ni. Mesti ini adalah unsur yang elemen yang ada kat sini. Okey, apakah yang ada pada awan tu? Okey, awan tu atmosfera kan? Okey, so bila atmosfera, confirmlah itu adalah gas nitrogen. Okey, gas nitrogen, okey, proses pengikatan nitrogen ditukarkan gas nitrogen kepada bentuk apa? Okey, kita dah belajar dah tadi, iaitu ion nitrat. Senang kan? Okey, so kalau kata soalan peperiksaan minta isi macam ni, kamu tengok balik video cikgu ni, okey, kamu akan nampak lebih jelas. Alright. Kita tengok pula ion nitrat ni, okey, tengok dilabelkan diserap oleh akar tumbuhan. Bagus. Okey, kemudian kita tengok akar tumbuhan ni pokok kan. Pokok tu diserap, lama-lama pokok tu pun dia mati. Okey, so bila dia mati, makanya tindakan oleh bakteria pengurai melalui proses penguraian membentuk apa? Ya, okey, tadi kita dah bincangkan bakteria pengurai akan menukarkan protein tumbuhan atau haiwan yang mati kepada sebatian amonium. Selepas sebatian amonium terbentuk, okey, mai pula bakteria penitritan, okey, melalui proses penitritan akan tukarkan sebatian amonium kepada apa tadi? Okey, bagus, kepada ion nitrit. Okey, dan akhirnya proses yang sama akan menukarkan ion nitrit kepada ion nitrat. Okay, senang. Nampak kita ni cikgu dah bagi mudah dah. Nampak lebih mudah. Okay, nampak simple. Senang saja kita nitrogen ni. Apa yang kamu kena tahu, apa yang kamu kena perlulah kemahiran apa yang perlu? Kemahiran faham kita nitrogen tu dan hafallah mengingat. Okay, hafal proses-proses dan juga nama bahan bakteria yang terlibat dalam kitar nitrogen ini. Okey, kita pergi kepada latihan seterusnya. Okey, latihan kertas 1. Apakah kesan kekurangan nitrogen terhadap pertumbuhan tumbuhan? Oh, nitrogen ni penting. Ya, nitrogen adalah elemen ataupun unsur yang sangat penting kepada pertumbuhan tumbuhan. Okey, so macam mana kamu nak ulang kaji? Okey, cikgu bantu kamu. Cikgu bagi guideline kepada kamu. Kamu buka buku teks. Okey, tengok pada muka surat 59. Kesan kekurangan nitrogen bagi tumbuhan. Okey, kita tengok apa yang terdapat pada gambar rajah tersebut. Daun berwarna kuning. Okey, so kita relate dengan jawapan yang ada, pilihan jawapan yang ada. Of course lah jawapannya daun akan menjadi kuning. Senang kan? Alright, kita pergi terus kepada bentuk soalan yang lain pula. Rajah menunjukkan akar bagi suatu pokok. Akar pokok apa yang cikgu dah cakap banyak kali tadi. Bila kita nitrogen, pokok ni sangat penting. Namakan tumbuhan yang mempunyai akar sebegini. Mungkin kamu tak nampak akar apa ini. Okey, so dia tulis kat situ nodul akar. Nodul pula. Okey, dia macam bintil-bintil tu. Kemudian, cikgu bagi guideline kepada kamu untuk kamu ulang kaji. Okey, rujuk buku teks muka surat 63. Ni. Inilah nodul. Okey, nodul ni, hak bintil-bintil ni. Di dalam nodul itu, okey, terdapat bakteria, nama dia bakteria pengikat nitrogen. Okey, so pokok apa? Pokok kekacang. So, pokok kekacang, pokok apa? Pokok kacang tanah. Kat situ yang kacang yang ada pun kacang tanah je. Yang ni semua pokok yang tidak berkaitan dengan kacang. So, pilihan paling tepat adalah pokok kacang tanah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Rajah menjelaskan bahagian dalam kitar nitrogen. Okey, kita tengok kat sini. Poin dia kat sini nyatakan bahagian yang mewakili nitrat. Macam mana nak tahu nitrat? P ke, R ke, Q ke, S? Macam mana kita nak tahu? Okey, cikgu bantu kamu lagi. Tengok pada buku teks muka surat 62. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat.
Maksudnya dia ada perkataan menyerap ni. Ni ada menyerap. Okey, so bila dia menyerap, mestilah yang nitrat itu adalah S. Macam tu. Alright. Okey, so cikgu harap panduan yang cikgu bagi pada hari ini ni dapat bantu kamu untuk jawab soalan dengan mudahnya. Sebab soalan bahagian kertas 1 SPM, soalannya 15 adalah kemahiran mengingat dan 15 soalan memahami. So, kalau boleh kuasai kedua-dua bahagian tu, at least kamu dah dapat 30/40. Okey? Okey, kita pergi lagi. Tak cukup dengan latihan itu, kita pergi lagi kepada latihan seterusnya. Seorang petani mendapati tanahnya tidak subur. Apakah kaedah semula jadi? Semula jadi, tak perlu letak baja kimia yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Bila kata semula jadi, of course baja kimia ni salah. Alright, okay, so panduannya tengoklah macam tadi. Okay, muka surat 63, kaedah semula jadi yang kita tidak perlu mencemarkan alam sekitar pun dengan baja kimia adalah dengan tu, dia ada pokok kacang. So, kita tanamlah pokok kacang. Tanam tumbuhan ke kacang. Contohnya, kalau ada pokok sawit kan. Pokok sawit atau pokok getah, pokok yang besar kan. Tanam pokok kacang kat bawah tu. Okay, so kacang tanah tu pada masa yang sama dia akan membekalkan ion nitrat kepada pokok sawit atau pokok getah yang ditanam tu. Okay, dan kita juga dapat manfaat. Boleh makan kacang tanah. Right? Okay. Okey, kita pergi seterusnya. Rajah menunjukkan proses yang terdapat dalam kitar nitrogen. Okey, so ini adalah satu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah, iaitu daripada sebatian amonium kepada nitrit kepada nitrat. Okey, tadi ada 3 proses kan untuk penambahan ion nitrat ke dalam tanah kan. Ini adalah proses yang ketiga cikgu serangkan tadi. Okey, iaitu proses tu nama dia proses penitritan. Okey, sebatan amonium daripada bangkai haiwan ataupun tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh bakteria ataupun kulat pengurai melalui proses penguraian membentuk sebatan amonium. Okey, ulang balik ni. Okey, daripada sebatan amonium ditukarkan kepada nitrit melalui proses penitritan oleh bakteria penitritan. Okey, dan kemudian nitrit ni ditukarkan kepada nitrat oleh bakteria penitritan juga, dan proses tu pun nama penitritan. Sebab ada 2 proses penitritan kat sini, makanya kita namakan proses itu sebagai proses penitritan. Okey, kat sini nak tukar kat sini penguraian, dari sini ni. Pada 2 proses nama dia penitritan. Okey, satu lagi soalan kertas 1. Okey, rajah menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen. Oh, kitar tu tadi kita nampak banyak kan? Kita ada tindakan kilat, kemudian ada pengikatan nitrogen, banyak. Okey, sekarang ni dibuat 2 aja, nitrogen, nitrat. Daripada nitrogen kepada nitrat, daripada nitrat kepada nitrogen. Itu nama dia kitaran. Okey, kitar. Okey, so apakah bakteria? Dia tanya bakteria. So sebelum kita nak tahu nama bakteria, kita kena tahu dulu prosesnya. Okey, so proses nitrogen kepada nitrat namanya apa? Proses pengikatan nitrogen. So bakteria mesti sama dengan nama proses. Okey, X pula adalah daripada nitrat berlebihan kepada nitrogen. Proses tu pendenitritan. So, bakteria dia sama nama dengan proses, iaitu bakteria pengikat nitrogen. Y ni, ini Y. Okey, manakala X itu adalah bakteria pendenitritan. Okey, so gambar raja cikgu ni, N ni nitrat lah. Okey, ion nitrat. Okey, ke atas ni, ke atmosfera ni kita ada gas nitrogen. Okey, so nak tukarkan gas nitrogen kepada ion nitrat, proses tu nama dia pengikatan nitrogen. Bakteria yang terlibat adalah bakteria Y, iaitu bakteria pengikat nitrogen. Bila ion nitrat berlebihan, ion nitrat ini perlu ditukarkan semula kepada gas nitrogen. Okey, proses itu nama dia pendenitritan, dan bakteria yang menjalankan tugas menukarkan ion nitrat kepada nitrogen namanya bakteria pendenitritan. Alright. Okey, ada satu lagi. Cikgu ingatkan lah dah. Okey, kita tengok pula kepada satu lagi soalan. Apakah peranan bakteria saprofit dalam industri pertanian? Okey, saprofit ni apa? Okey, saprofit ni adalah bakteria yang menguraikan. Maksudnya bakteria saprofit ni dia hidup pada tumbuhan ataupun haiwan ataupun organisma yang mati. So, dia tidak memudaratkan organisma yang ditinggal tu. Tapi dia ambil faedah. Yalah, dah lembu tu mati kan, lembu kat bawah ni.
Okey, dah mati dah. Okey, so bakteria tu duduk kat situ, dia makan lah. Sebab lembu tu dah tak hidup dah. So, dia dapat manfaat. Lembu tu tak ada lah, dia mati dah kan. Okey, itu nama dia bakteria saprofit. Okey, so bahasa mudah je, bila nama dia, bakteria tu dia menggunakan benda yang mati. Dia makan nutrien daripada benda yang mati. Bakteria tu juga kita kenalinya sebagai bakteria pengurai. Okey, so apa dia punya fungsi? Merupakan bahan organik mati kepada bentuk sebatian amonium. Okey, so ini adalah function ataupun fungsi bakteria ataupun kulat pengurai. Okey, tadi proses penguraian. Okey, dah habis dah kertas 1, kita pergilah pula kepada bentuk kertas 2. Kertas 2 kod-kod keluar untuk SPM tahun 2024. Mana nak tahu, kalau tak keluar pun tak apa, untuk ilmu, untuk kita tahu. Okey. Okey, Rajah 2.1 menunjukkan suatu kitar nitrogen. Cikgu datangkan kepada kamu tu bentuk macam-macam tadi nak. Okey, sekarang ni bentuk macam ni pula. Okey, kita ada protein haiwan, protein tumbuhan, kemudian protein tumbuhan, protein haiwan, ada anak panah melalui proses perebutan ataupun saya hidup pelik pula, cikgu tak sebut pun perebutan tadi. Okey, samalah perebutan ataupun penguraian. Okey, sama nah. Okey, kemudian membentuk amonia ataupun sebatian amonia. Okey, daripada amonia tu tukar kepada nitrit kepada nitrat. Ulang-ulang benda yang sama kan? Alright, kita pergi kepada soalannya. Namakan bakteria yang hidup di dalam nodul akar pokok kacang. Pokok kacang dari tadi lagi. Okey, so apakah nama bakteria itu? Okey, bakteria itu namanya apa? Bakteria pengikat nitrogen. Hidup pada air ada, tanah ada, banyak pada pokok kacang. Okey, sekarang kita tengok pula soalan yang B. Berdasarkan Rajah 2.1, nyatakan satu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, kalau kamu tengok balik, yang tadi cikgu dah terangkan, ada 3 proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, kita ada tindakan kilat atau gunung berapi, letusan gunung berapi. Kemudian kita ada pengikatan nitrogen. Okey, dan yang ketiga kita ada apa? Proses penitritan. Okey, tapi soalannya berdasarkan Rajah 2.1. So, kena tengok Rajah 2.1. Okey, so Rajah 2.1 tu ada ke tindakan kilat? Ada, okey ada. Ada ke proses penitritan? Ada. Proses pengikatan nitrogen ada tak? Tak ada kan? Okey, so kita hanya merujuk kepada Rajah 2.1. Makanya 1, so pilihan jawapan sama ada kamu letak tindakan kilat ataupun penitritan. Okey, kat sini cikgu nak tekankan, walaupun kamu tahu ada 3 proses untuk menambah nitrat di dalam tanah, macam cikgu beritahu tadi, tapi soalan ni dia nak kamu rujuk Rajah 2.1. Dan Rajah 2.1 kat sini tiada proses pengikatan nitrogen. So, kalau kamu letak jawapan pengikatan nitrogen, jawapan kamu akan ditolak. Okeylah. Okey. Okay, so baca soalan betul-betul. Okey, next kita pergi kepada soalan C. Cadangkan satu langkah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan hasil tanaman tanpa mencemarkan alam sekitar. Kamu ingat kalau kata mencemarkan alam sekitar ni mesti diguna baja kimia. So, macam mana kita tak mau guna baja kimia? Tadi banyak kali dah cikgu terangkan. Markah kat sini 2. Tengok pada markahnya dulu. Markahnya 2. Kita bagi dulu satu kaedah ataupun satu langkah dan terangkan langkah itu. Okey, langkahnya apa? Seperti biasa rujuk muka surat 63 buku teks sains tingkatan 5, iaitu ni pokok apa ni? Okey, so jawapannya menanam pokok kacang. Tanam pokok kacang tak apa, tanam tumbuhan ke kacang pun tak apa, ataupun satu lagi namanya legium. Buah legium tak apa, nama pokok kacang lah. Okey. Okey, penerangan dia bila kita tanam pokok kacang, okey, bakteria pengikat nitrogen yang berada di dalam nodul akar tumbuhan ke kacang tersebut akan menukarkan nitrogen di atmosfera terus kepada ion nitrat dan boleh diserap oleh akar tumbuhan. So, di antara banyak-banyak proses ni lah yang paling power seperti tukar terus nitrogen kepada ion nitrat. Kalau kata proses tindakan kilat tadi, dia perlu melalui fasa-fasa daripada nitrogen dioksida, asid nitrik, kena bergabung baru dapat ion nitrat. Okey. Kemudian proses penitritan dia perlu melalui proses penguraian, penitritan kedua kali baru dapat ion nitrat. Tapi proses ni direct daripada gas nitrogen kepada ion nitrat. Power yang ada pada bakteria pengikat nitrogen. Alright, kita tengok soalan D. Rajah 2.2 menunjukkan perubahan warna daun pada tumbuhan selepas seminggu. Tengok ni warnanya macam hijau pekat sikit kan? Okey.
Kamu nampak ada perubahan dia walaupun sedikit kat sini. Kamu nampak dekat hujung-hujung tu dia berwarna apa? Okey, kamu tengok kat sini berdasarkan rajah 2.2. Okey, hati-hati bila menjawab soalan. Kita menjawab soalan berdasarkan apa yang soalan kehendaki. Okey, so bila kata berdasarkan rajah 2.2, kita kena tengok pada perubahan warna daun tersebut. Okey, so kita tengok kat situ, warna daun ni daripada hijau ditukar kepada kuning. Kalau kita letak satu tu je, markah dia satu. Sekarang ni markahnya 2. Terangkan, perkataan terangkan. Terangkan perubahan. Maksud dia perubahan ni kamu dapat satu markah, kamu terangkan perubahan itu dapat lagi satu markah. So caranya adalah begini nah. Daun berwarna hijau bertukar menjadi kuning, satu markah. Selepas minggu kerana kekurangan nitrogen, satu markah. So cara jawab macam tu nah. Alright, cikgu harap panduan yang cikgu bagi dekat kamu ni, kamu buat latihan selepas ini berkali-kali. Latih tubi yang bertubi-tubi, buat soalan past year, soalan trial, kamu rujuk kepada guru kamu. Okey, bagaimana nak menjawab soalan dengan tepat. Okey, dan akhirnya, soalan terakhir untuk sesi kali ini adalah bentuk mungkin soalan esei ataupun soalan struktur yang 2 markah. Bagaimanakah penanaman tumbuhan kekacang dapat meningkatkan kesuburan tanah secara semula jadi. Daripada awal slot sehinggalah sekarang, cikgu dah ulang pokok kacang. Pokok kacang kan apa yang ada pokok kacang ni? Okey, dalam pokok kacang tu adanya bakteria pengikat nitrogen. Okey, dia ada pada nodul akar tu. Ni akar ni, nodul-nodul ni. Terdapatnya bakteria pengikat nitrogen. So, apa fungsi bakteria pengikat nitrogen? Menukarkan terus nitrogen di atmosfera kepada bentuk ion nitrat yang boleh diserap oleh akar tumbuhan. So, bila akar tumbuhan dapat serap ion nitrat, maka dia akan membina protein tumbuhan dan kita makan tumbuhan tersebut, makanya protein ataupun nitrogen itu dapat dibekalkan kepada organisma hidup secara berterusan. Okey, so untuk hari ini setakat itu sajalah untuk slot cikgu pada kali ini. Cikgu harap perkongsian yang cikgu lakukan pada kali ini dapat meningkatkan kefahaman anak-anak pelajar, seterusnya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan mudah. Okey, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Jumpa lagi.